Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat mengaji dalam keadaan sihat wal afiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, seperti biasa sebelum kelas kita mula kita baca doa dan kita baca al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa zurriyyati ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey tuan-tuan, hari ini kita ulang kaji tentang mad jaiz dengan mad wajib. Mad wajib dengan mad jaiz. Mad wajib dengan mad jaiz. Mad silah, sebelum ni kita mad silah qasirah dengan mad silah tawilah, mereka mad yang berpasangan, dan sekarang juga mad yang berpasangan, yakni mad wajib dengan mad jaiz. Mad wajib muttasil, maksud muttasil ini dia bersambung ataupun dalam satu perkataan. Maka dia muttasil, bersambung. Sedangkan yang ini mad jaiz itu munfasil. Munfasil bermakna dua perkataan ataupun berpisah. Jadi ada mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil. Okey, kita ambil sekarang mad wajib muttasil. Huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Ya, huruf mad. Huruf mad tu ada berapa puan? 3. Mad ada 3. Apa aja? Alif, ya, waw. Alif, ya, waw atau alif, waw, ya. Itu huruf mad yang 3 itu bertemu dengan huruf hamzah. Jadi secara tak langsung mad asli yang bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, satu ayat, satu kalimat. Mad wajib satu kalimat. Contoh, dia panjang dia 4, 5 dan 6. Dalam arti dia lebih daripada 2. Tapi bukan berarti dia 3. 3 kerana mad ada tak yang panjang 3? Tak ada. Tak ada. Yang ada 2, 4, 5, 6. 5 pun jarang, yang banyak 6. 2, 4, 6. Okey, contoh sawaun. Sawaun. Sawa mad asli bertemu dengan hamzah jadi un. Sawaun. Maka terjadilah mad wajib muttasil. Puan boleh bagi satu contoh apa yang ada dalam kepala, langsung keluarkan? Atau nak tengok gambar puan? Ma'un. Bila ma'un. Macam mana kita tulis sekejap. Ma'un. Kat sini je conteng, nanti kita padam. Ma'un. Ma'un. Dia juga mad wajib kerana dalam satu perkataan. Bila berhenti menjadi ma. Panjang ma. Okey, next. Siapa yang bagi contoh lagi? Iza jaa.
Iza jaa. Ma'un tadi apa maksudnya? Air. Air. Kalau iza jaa, Ketika datang. jaa datang jaa. Ataupun kalau berhenti jaa. Ma asli yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Dan selalunya dalam Al-Quran ada tanda ombak yang menandakan dia lebih dari 2 panjangnya. Okey, yang lain? Yang boleh ingat mak wajib? Contohnya Ulaika. Ulaika. Lagi wa malaikatihi. Dan lain-lain. Itulah contoh mak wajib muttasil. Okey puan-puan, ada pertanyaan untuk mak wajib muttasil? Puan yang baru masuk, puan siapa? Puan Farida, puan Ainal? Boleh? InsyaAllah. Mak wajib muttasil. Okey, seterusnya lawannya ialah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz boleh munfasil berpisah. Dalam arti huruf mad bertemu hamzah dalam 2 perkataan yang berbeza. Kalau mak wajib 1 perkataan, mad jaiz 2 perkataan. Ataupun mad asli yang bertemu hamzah dalam 2 perkataan. Mad asli yang bertemu hamzah yang berpisah. Hamzah dengan mad asli itu berpisah, bukan 1 perkataan. Panjang dia 4-5 dan ada yang mengatakan 6. 4-5 6. Contoh ini ada yang suara ni ada dumping. Perasan tak ada dumping? Maksud suara saya ada yang mengikuti. Maksud mengikuti ni dari segi signal Inni a'lamu. Inni a'lamu. Inni kalau ikutkan mak asli, a'lamu bertemu dengan hamzah. Jadilah mad jaiz munfasil. Jadi inni a'lamu. Inni a'lamu. Tapi kalau kita pisahkan menjadi inni a'lamu. Kalau kita berhenti inni. Ada yang boleh bagi contoh lagi? Wama umiru. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wama umiru. Wama dengan umiru. Wama satu perkataan, umiru 1 perkataan. Jadi dia ada 2. Wama umiru. Wama anzalallah. Lagi contoh lain? Umiru tu lepas umiru illa liya'budullah. Umiru pun ni kan? Wa ma umiru. Ru pun sama, illa. Lepas umiru kan illa, rumah asli dan di sini juga mad jaiz. Wa ma umiru illa mad jaiz. Okey? Ada 2. Wa ma umiru mad jaiz juga. Okey, yang lain. Wa ma Lailatul Qadr. Wa ma adra. Sama Wa ma adra.
Wa ma adra. Wa ma adra, dua perkataan. Wa ma dengan adra. Wa ma satu, adra satu. Jadi dua. Wa ma adra. Okey, tadi Puan Farida. Hatta apa? Hatta iza. Hatta iza apa? Hingga ketiga. Ja'alahu. Hatta iza ja'alahu. Iza. Ustaz, Ustaz nak tanya, macam mana kita nak tahu bila kita baca tu, macam mana automatik kita tahu ni dua perkataan, ni satu perkataan, makna kalimah. Macam mana? Saya duk fikir saya tak boleh nak tangkap. Okey. Tu saya diam, saya duk fikir. Macam mana boleh tahu yang ini dua kalimah, yang ini satu kalimah? Okey. Nak mengetahui tandanya dia dua kalimah ke satu kalimah, selalunya bila dua kalimah hamzah ada alif. Hatta iza. Tapi kalau ma'un, sawaun, hamzah tak ada alif Puan. Yang selalu macam Itu tu. tandanya ya nak kenal. Kalau hamzah ada alif, maka dia mad jaiz. Tapi kalau hamzah tidak ada alif, selalunya mad wajib. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Hatta iza ja'ala. Hatta tak ada alif, namanya alif apa? Dekat tak ada alif. Hatta kerana dia mak asli, alifnya disebut dengan alif apa? Aliyah. Alif layyinah. Aliyah. Ataupun alif maqsurah. Alif yang ya yang alif layyinah, alif yang lembut, boleh jadi ya, boleh jadi alif. Bengkok kan? Alif bengkok. Hatta dia ada alif bengkok berjumpa dengan hamzah. Jadi mak asli yang bertemu dengan hamzah. Hamzah pula ada alif. Dia menandakan dua kalimat, dua perkataan. Tapi kalau hamzah tu tak ada alif, berarti dia satu perkataan. Contoh sawaun, hamzah tak ada alif. Tapi nanti ada dia bertemu dengan mad badal. Contoh wa ma adama. Wa ma adama, contoh kan? Wa ma hamzah ada alif, tapi namanya mad badal, berarti hamzah alifnya di setelah hamzah. Ini juga namanya mad jaiz. Wa ma dengan adama, dia dua perkataan. Karena hamzah ini ada alif, walaupun alif itu di sebelah hamzah, setelah hamzah. Jadi ada dua mad, yang pertama mad jaiz, yang kedua mad badal. Itulah mad jaiz munfasil. Ada pertanyaan? Faham dah. Pak Renal, boleh bagi satu contoh? Ustaz, saya tahu menyerap ilmu tu. Kenapa? Saya baru faham. Saya tak boleh nak bagi Ustaz. Nanti saya cari boleh? Okey, boleh. Kalau dalam Baca ada banyak. tempat cadar. Boleh. Tempat cadar. Abilah wa tab. Tabbat yada abi. Dah kan mat? Apa dah? Jaiz munfasil. Yada kalau dia tak bersambung berarti mat asli kan? Yada je mat asli. Baru ada
Abi. Mat asli yang bertemu dengan hamzah. Abi hamzahnya ada alif tak? Ada. 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 Lepas tu ada tanda ombak Ombak ingat. Dia mat jaiz, mat wajib, mat silah, tawilah, mat lazim, mat farqi semua ada tanda ombak. Mat-mat yang boleh dibaca 4, 5, 6 itu selalunya ada ombak kecuali satu. Mat yang boleh boleh dibaca 4 atau 6 yang tidak ada tanda ombak, mat apa? Siapa yang tahu? Mat yang boleh dibaca 4 ataupun 6 tapi tak ada hamzah. Tak ada ombak, mat apa? Mat yang dibaca. Mat Mat ta'zim. namanya. Mat apa? Mat tak. Okey, soalannya. Selalunya setiap mat yang boleh dibaca 4, 5, 6 dia ada tanda ombak. Tetapi ada dua mat yang boleh dibaca 4 ataupun 6 tetapi tidak ada tanda ombak sama sekali dalam Al-Quran. Mat apakah mat itu? Mat Lin. Mat lin, betul. Satu lagi? Mat Ada sukun. Jadi ma'arif li sukun dengan mat lin walaupun boleh dibaca 4 atau 6 tetapi tidak ada tanda ombak. kerana dia boleh dibaca dua harkat. Jadi dia tidak ada tanda ombak. Okay, so far any question? No understand. No question. Okay, kalau macam tu kita masuk kepada surah. Okay, masuk surah. InsyaAllah kalau dah habis sampai Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, kita masuk ke surah-surah lazim. Boleh? Boleh. Okey, sekarang surah kita sampai surah apa? Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Sekarang surah Al-Kautsar. Ya. Surah Al-Ma'un. Al-Ma'un sudah, sekarang surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar surah yang keberapa? 108. Surah yang ke-108 dan dia juga turun di Makkah. Dia turun di Makkiyah ataupun Mekah. Dan dia termasuk surah yang terpendek dalam Al-Quran. Iaitu berapa ayat? 3 ayat. Dalam Al-Quran ada berapakah surah yang paling pendek? Ada 3 ayat. Ada berapa surah yang 3 ayat saja? 3. Yang pertama surah Al-Kautsar. Yang kedua? Al-Nas An-Nas. dengan Dengan Al-As. Al-As. An-Nas, Al-Kautsar, Al-As. Tapi yang paling pendek ialah Al-Kautsar. Karena ayatnya juga pendek. Yang pendek nombor 2 surah Al-As wal Asri. Dan yang ketiga baru Iza Ja'a, iaitu An-Nasr. Iza Ja'a. Okey. Surah Al-Kautsar, apa maksud Al-Kautsar? Nikmat banyak. Nikmat yang banyak. Jadi diambil daripada bunyi ayat yang pertama, Inna a'tayna kal kautsar. Al-Kautsar tadi. Jadi isi kandungan surat Al-Kautsar iaitu perintah melaksanakan solat dan korban. Maka daripada itu bila khutbah Idul Adha selalu inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar selalu dibacakan. Karena selain perintah solat juga perintah berkorban kerana Allah yang telah memberi kita banyak kenikmatan untuk orang-orang yang beriman. Okey, lepas tu surah Al-Kautsar ini Allah memerintahkan kita agar
memperhambakan diri kepada Allah. Memperhambakan diri kepada Allah. Maksudnya kita telah menyerahkan diri kita ini untuk Allah, kerana kita merupakan hamba. Hamba kepada siapa? Allah. Tapi kadang-kadang orang banyak hamba kepada harta. Kerana dia cinta kepada harta, maka dia hamba kepada harta. Dia lupa menyembah Allah, tetapi dia terus mencari harta sampailah dia mati. Dan ketika mati, harta itu ditinggal. Itu yang bermasalah. Okey. Iaitu surah Al-Kautsar. Kita baca surah Al-Kautsar. Satu orang langsung satu surah. Okey, dimula daripada Puan Halimah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tapi satu orang satu ayat je lah dulu. Satu ayat dulu. Inna a'tainaka al-kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Alhamdulillah. Inna a'tainakal kautsar. Inna ada nun sabdu, apa hukumnya? Wajibul benar. Inna Inna majais mufassir. jaiz Mufassir. Inna a'tainakal kautsar. A'taina. Bacaan Bacaan Asli. al-kautsar. Alif lam ra Maria. Maria. Sar. Bacaan lin. Bacaan lin. Sar. Takhir. Oh, dibaca tafkhim. Tebal. Kalau sa makhraj sa, Ujung lidah di gigi atas. Antara gigi atas. ujung lidah berada Di di depan. gigi depan bagian atas. Bukan bagian atas. Pertengahan. Bagian tengah. Tengah. Sa. Jadi angin sikit Inna a'tainakal kautsar. Sar, bukan syar, bukan sar, tapi sar. Ro tebal. Inna, apa maksud inna? Sesungguhnya kami. Kenapa kami? Karena ada alif. Kalau inna je sesungguhnya. Diletak alif menjadikan kami. Sesungguhnya kami a'tainaka telah memberikan Engkau kamu ni siapa? Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang telah memberikan tu Allah. Allah membahasakan dirinya sebagai kami. Kami memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar, iaitu sebuah telaga yang berada di surga. Penuh nikmat. Namanya telaga. Telaga ke sungai? Telaga ke sungai? Telaga Kautsar. Ada kalau dalam ayat tu ada yang tajri min tahtihal anhar. Itu baru sungai yang mengalir. Tapi kalau Kautsar ni telaga Kautsar. Kan ada dalam surah apa tajri min tahtihal anharu khalidina fi surah Al-Bayyinah itu yang ada surga apa maksudnya ada sungai yang mengalir. Sungai tajri itu baru itu sungai. Tapi kalau yang Al-Kautsar ini namanya telaga Kautsar. Dalam tafsir terjemah pun telaga, bukan sungai. Okay. Next, Puan Roslaini. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar. Alhamdulillah, mantap. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar.
Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah Solat. 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 Nah, fasalli li, maka dirikanlah solat. Li rabbika, untuk siapa? Tuhan kau. Untuk Tuhanmu. Ka ni mu ni Tuhanmu. Wanhar, dan Berkorbanlah. berkorbanlah. Jadi dirikan solat dan berkorban. Allah menyuruh kita untuk melaksanakan solat dan korban. Yang jelas yang selalu kita lakukan adalah solat. Korban setahun sekali, sedangkan solat setiap hari. Pertanyaannya, karena kita melakukan solat perintah Allah, kita hamba, seandainya manusia tidak menyembah Allah, apakah Allah menjadi lemah? Tidak. Ha? Tidak. Kalau tidak, kenapa Allah menyuruh kita untuk menyembahnya? Taat kita dia. Kita Kan biasa, hamba. okey, contoh kan, kalau seorang raja, dia menyuruh rakyatnya untuk taat kepada dia, memberi apa semua, mencukupi. Tapi seandainya rakyatnya khianat, tidak mau menyembahnya dalam satu kerajaan, lemah tak raja tu? Raja manusia Raja tu lemah. Kalau raja lemah. Kalau contoh kan, rakyatnya satu contoh kerajaan Johor. Bila rakyat semua membelut, tak ada yang ini, tak mau berkhidmat kepada raja, lemah tak raja tu? Hancur tak raja tu? Lemah. Ya. Hancur. Tapi kalau Allah, walaupun manusia tidak ada yang menyembah, dia tetap kuat. Tak kuasa, tidak berkuasa. Jadi kewajiban solat itu memang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Tapi itu bukan bukti bahawasanya menunjukkan Allah lemah, tapi itu sebagai bukti kita bersyukur bahawasanya kita sebagai seorang hamba berkhidmat kepada Tuhan kita. Dalam arti ketika hamba tidak bersolat, Allah tidak akan rugi. Allah tidak akan lemah. Tapi siapa yang rugi kalau kita tak solat apa semua? Kita manusia sendiri yang rugi. Okey, fasalli li rabbika wanhar. Nun mati. Nun mati bertemu dengan ha. Izhar kaki. Izhar haki. Har bacaan ra tebal ra tebal tafkhim. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li tadi apa maksud fasalli li? Mendirikan Solat. Mereka Bukanlah dirikan solat. solat li rabbika, Untuk Tuhan kami. karena Tuhanmu, wanhar, dan Berkorbanlah. berkorbanlah. Kenapa wanhar ini fi'il amar, jadi disuruh untuk berkorban, kata suruh. Okey, next, Puan Ainal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah. Inna besar Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna. Baca bukunnya. Yang ini kenapa tak ada alif? Tak sama dengan Ya, inna. Sebab dia nak bagi sesungguhnya. Sesungguhnya sesungguhnya. je. Inna sya mat asli ni'aka huwal abtar al-abtar. alif lam Kamaria. Dengan subra Al-Qalah Suhra dengan tafhim Tafhim. Okey. Cuma kadang-kadang kesalahan dalam inna a'tayna itu orang sya dipanjangkan seperti inna a'tayna. Nah, itu dipanjangkan kan sebab mad jaiz. Tapi nak bagi sedap jadi sya juga dipanjangkan. Inna syani'aka. Padahal dia cuma dua. Inna syani'aka. Jadi pastikan sya itu cuma dua harakat.
Okey. Inna. Apa maksud inna? Sesungguhnya Sesungguhnya. Syani'aka. orang yang membenci engkau Orang yang membencimu atau membenci engkau huwal abtar, dia adalah ialah Orang yang terputus. orang yang terputus. Maksud terputus di sini adalah terputus daripada rahmat dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terputus rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang membenci siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Puan Faridah baca semua satu surah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Okey, alhamdulillah, mantap. Puan Halimah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Okey, alhamdulillah. Puan Ros. Kan terus keluar ke? Oh, mana aku dah? Puan Zainal. Puan Ros ada? Bismillah. Ada Puan Ros. Baru masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah. Next, Puan Ainal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Okey, next. Surah. Kerana semua bacaan dah bagus, kita next surah Al-Kafirun. Kafirun. Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun surah yang keberapa? 109. Surah yang ke-109. Dia ada berapa ayat? 6 ayat. Apa maksud Al-Kafirun? Orang kafir. Orang yang kafir ataupun orang kufur, orang kafir. Kalau isi kandungannya adalah tidak diizinkan untuk bekerjasama ataupun berkompromi dalam bentuk apapun memperaduk agama ataupun mencampurkan agama. Tak kira agama apapun jangan dicampurkan. Kerana pada waktu itu orang-orang jahiliah, orang-orang Quraisy menemui Nabi Muhammad untuk membuat negotiation bahawasanya 2 hari menyembah ataupun seminggu menyembah berhala, seminggu kemudian menyembah Allah. Jadi ketika entah seminggu atau sehari macam tu, sehari gantian. Contoh hari ini setiap hari Isnin maka kita semua menyembah Allah. Termasuklah orang Quraisy, orang kafir apa semua menyembah Allah. Cuma besok hari Selasa semua orang menyembah berhala. Kemudian hari Rabu menyembah Allah lagi. Hari Khamis menyembah berhala. Orang kafir meminta berunding dengan Nabi Muhammad supaya berbuat seperti itu, berkompromi dalam agama. Tetapi dalam surah Al-Kafirun diterangkan lakum dinukum waliyadin. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamamu. Ustaz nak tanya, sekarang dia
minta nak berselang-seli masa nak menyembah tu, sengaja menguji Nabi Muhammad ke atau nak tunjuk yang mereka lebih berkuasa, boleh bagi kami nak macam ni, kamu kena ikut kami kalau kamu nak kami ikut. Adakah sengaja mereka buat macam tu atau belum dapat hidayah? Bukan, mereka sengaja para pimpinan orang Quraisy untuk berbuat seperti itu kerana mereka merasa Nabi Muhammad ni tak boleh nak dikontrol. Kan mereka pertama nak Nabi Muhammad supaya menghentikan sebaran agama Islam. Jadi kerana Nabi Muhammad tak mau, jadi mereka sengaja membujuk Nabi Muhammad supaya tetap berada dalam kalangan orang Quraisy dan jahiliyah. Jadi dibuatlah mereka berunding seperti itu, tapi Nabi Muhammad tidak mau. Ini kalau latar belakangnya, pada masa penyebaran Islam di Mekah, kaum Quraisy yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak henti-hentinya mencari cara untuk menghentikan ajaran agama Islam terhadap kepercayaan nenek moyang mereka. Pada salah satu upaya tersebut, mereka berusaha mengajukan cadangan kompromi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka menawarkan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu memuja Tuhan mereka, maka mereka pun akan memuja Tuhan sebagai mana konsep Islam. Kemudian di surah ini diturunkan untuk berjawapan itu. Jadi intinya orang Quraisy ini dia dah hampir putus asa kerana tidak pandai ataupun tidak bisa menghentikan dakwah Nabi Muhammad tentang Islam. Jadi mereka membuatlah cadangan supaya Nabi Muhammad tetap menyembah berhala, diganti-ganti macam tu. Tujuan mereka supaya Nabi Muhammad ini tetap bawah kekuasaan orang Quraisy. Tapi tak naklah, ya kan? Tapi sekarang dah ada mula orang-orang yang mencampurkan agama dengan mereka beralasan ialah apa? Toleransi dalam agama. Pernah tak dengar orang-orang yang memperjuangkan toleransi dalam agama? Kemudian mereka liberalism. Liberalism. Kalau kat Indonesia tu dah mulai banyak tu, tapi dah mulai banyak juga orang yang anti seperti itu, dan ada juga sebagian orang yang ingin mencampurkan agama tu. Macam itulah. Okey, kita baca surah Al-Kawthar. Mulai dari surah Al-Kafirun. Sorry. Mula dari Puan Faridah. Satu ayat. Silakan. Puan Faridah hilang. Hilang. Maksudnya? Oh, tak ada. Okey, kalau Puan Faridah tak ada, okeylah Puan Ainal. Nanti naik Puan Ainal, Puan Rosaini, Puan Halimah, putar-putar aja. Okay. Satu ayat je. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Alhamdulillah. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuha itu mak apa? Wajib. Mak wajib Kerana ya ayyuha itu adalah maksudnya cuma satu, wahai. Walaupun ya juga wahai, tapi kalau dah sambung dengan ayyuha juga bermaksud wahai. Jadi dia mak wajib. Ya ayyuhal kafirun, al-kafirun. Alif lam qamariyah. Kafirun Ma'rifli. Tarik disukun. Kul apa maksud kul? Katakanlah. Kul ini dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il apa? Amar. Asal dia apa kul? Qala. Telah berkata. Kul katakanlah. Kalau sedang berkata, Yaqulu. Yaqulu. Aku. Yaqulu. Kalau aqulu saya berkata.
Kalau kamu berkata takulu, dia berkata nakulu. Kul, katakanlah, ya ayyuha, wahai al-kafirun, orang-orang kafir. Berapa orang kafirnya? Quraish. Orang Quraisy. Tak, berapa orang yang kafir? Orang Quraisy betul? Ramai. Ramai. Karena disebut dengan Orang-orang. Firun. kafirun disebut dengan jamak. Jama muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Jamak tu ada 3, jamak muannas, jamak muannas salim, jamak muzakkar salim dan jamak taksir. Jamak taksir tu yang agak susah. Kalau jamak muannas salim ni senang. Kalau kafirun jadi kafirun, muslimun jadi muslimun. Apa lagi? Kalau perempuan muslimatun menjadi muslimatun. Itu jamak muannas muzakkar. Dia tidak berubah. Tapi kalau jamak taksir ini kita kena banyak baca tulisan Arab ataupun Quran. Contoh perkataan masjidun, bukan masjiduna jamaknya, tapi masajidun. Masajid. Masajidun. Lepas tu baitun, bukan baituna tapi buyutun. Dia sebagian macam itulah. Banyak lagi perkataan-perkataan yang berubah dari bentuk asal. Itu yang disebut dengan jamak taksir. Taksir itu adalah apa? Taksir. Bahasa kita taksir apa? Ditaksirkan. Dikira-kira, dia agak-agak. Tapi yang mengagak bukan kita. Yang mengagak tu orang Arab karena bahasa dia. Dan untuk mengetahui banyak jamak taksir ini, selalulah baca tulisan Arab, terutama kitab-kitab Arab, atau membaca berita Arab, atau mendengar TV-TV Arab. Dalam Al-Quran pun banyak. Tapi kalau mendengar dengan membaca ni, kalau tak tahu pun pening juga kan? Tak tahu bahasa Arab. Tunjuk je. Tunjuk dengar je. Okey, kafirun. Ayat kedua, Puan Farida, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Alhamdulillah. La a'budu ma ta'budun. La, mad apa la? Jaiz. Hasil. A'budu, karena boleh diputus menjadi la. Kalau la je berarti 2 harakat. La. Tapi kerana disambung jadi la a'budu. A'budu, ain ya. Mulut buka lebar. Ain. A'budu ma apa ma? Mat asli. Ya'budun. La, apa maksud la? Tidak. Tidak. Kalau tidak berarti itulah nafi ke nahi? La nafi. Nafi, menafikan. Kalau nahi melarang. Yang ni menidakkan. Berarti la nafi. Tidak. A'budu. Aku menyembah. Aku menyembah ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Yang kamu sembah apa? Berhala. Jadi Nabi tidak akan menyembah, kita umat Islam tidak akan menyembah berhala. Mungkin kalau Nabi waktu itu mau, sampai sekarang lah kita mungkin setiap hari hari Minggu atau apa kita pergi ke Konghucu menyembah patung. Berhala kan yang ada Konghucu atau Kristian ada patung patung Yesus. Mungkin macam itulah. Jumaat kita ke masjid, hari Minggu kita pergi gereja. Mungkin macam itu. Tapi Nabi alhamdulillah Nabi tidak mau dicampur adukkan dalam agama. Kan? Perkahwinan dalam agama itu sebenarnya susah. Tidak, dalam Islam sangat susah. Tapi orang membuat asal-asal. Apalagi di Indonesia banyak artis-artis yang kahwin silang agama, campur. Dalam dulu kalau dalam kitab fikir lama dibolehkan, tetapi dengan syarat perempuan itu yang bukan Islam, laki yang Islam, perempuan kafir. Karena apa? Nanti laki itu yang
mendidik perempuan itu supaya suatu hari masuk Islam. Dan itu betul-betul ahli kitab. Maksudnya orang yang betul-betul taat kepada agama. Dengan tujuan adalah untuk berdakwah kepada istrinya. Tapi sekarang kan tak. Walaupun lakinya yang Islam, lama-lama lakinya ikut Kristian. Kerana Kristian lebih senang, tak ada solat tiap hari. Hari Sabtu je, hari Minggu je pergi ke Gereja. ke gereja. Termasuklah agama-agama lain macam tu. Apalagi di Islam dilarang makan babi, tapi kalau di agama lain dibolehkan makan babi. Kata orang babi itu sedap, tapi wallahu alam saya tak pernah rasa. Tapi seandainya babi itu halal, mungkin habis kita makan juga Sebab kalau kat sini kan kat kampung-kampung tu yang paling banyak tu babi. Kerana tak ada orang nak tangkap. Seandainya halal mungkin habis macam kancil tu lah orang buat Tapi kalau kita tengok babi panggang tu kalau di Bali, ya Allah, macam menyelerakan betul. Kriuk-kriuk gitu. Kulitnya sedap betul. Saya suka tengok dekat YouTube kan, babi tu kulit dia dimakan kriuk-kriuk, sedap betul. Merah tu. Tapi benda tu haram. Kerana banyak mudarat. Salah satunya ada cacing, namanya cacing apa? Cacing pita. Cacing Cacing pita. pita. Pita tu tak mati kata digoreng pun tak mati. Ya. Pak Ustaz, dia punya struktur badan dia. Allah buat dia buat dalam bentuk apa, macam keratan-keratan. Dalam setiap keratan tu ada semua sistem pembiakan dia. Tu hebat sungguh. Jadi Saja Allah menduga letukan. Yelah. Allah tak jadikan sesuatu tu sia-sia, semua ada. Ya. Ada ni Dia di sebaliknya. Ustaz, masa kami kecil, arwah bapa kata kalau sesat di hutan, tak ada makanan lain, terjumpa babi, dia kata. Untuk selamatkan diri, bolehlah makan tapi janganlah sampai kenyang, kata arwah bapa lah. Dia bukan terjumpa babi. Kalau kita cari babi dah tak ada makanan lain pun boleh. Sebab dah keadaan darurat. Kalau terjumpa dia agak susah. Tapi kalau kita dah tak ada makanan lain, adanya babi, kita buru je babi tu. Tapi makan jangan sampai kenyang. Setakat kita boleh menahan lapar ataupun menyambung nyawa. Jangan babi, manusia kawan sendiri pun boleh dimakan kalau dalam keadaan darurat. Tapi kawan yang dah mati, jangan pula kita bunuh dia, kita makan, tak boleh. Kawan yang dah mati baru itu boleh kita makan. Cacing pita dalam babi ni, parasit tu tak boleh mati dia boleh hidup kan. Ya. Termasuklah kalau saya tengok tu ada dulu ada cerita dekat YouTube tu. Dia bukan makan babi tau, dia suka makan yang makanan Jepun yang hidup tu sushi. Jadi bila lama-lama dia selalu makan sushi tu, dekat kapal ni macam ikan